Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel. Kembali lagi kita dalam segmen Share Seram. Kisah kali ini kita akan menceritakan tentang kisah di sebuah apartmen terkenal dengan kisah-kisah seram, iaitu Amber Court ataupun dipanggil setengah orang dengan Amber Apartment. Kisah ini mengisahkan tentang seorang budak perempuan bernama Suzaila. Suzaila merupakan seorang anak kelahiran Pahang yang mendapat tawaran bekerja berdekatan dengan Amber Court, dan sebab saja dia menerima tawaran pekerjaan, dia terus mencari tempat untuk dia menetap ataupun untuk disewa. Dan perkara ini telah menyebabkan dia telah mendapati bahawasanya di Amber Court terdapat banyak kekosongan untuk penyewa-penyewa baru. Selepas pada itu, dia terus menelefon tuan rumah untuk mendapatkan sedikit info mengenai bagaimana pembayaran sewa rumah dan pelbagai lagi detail-detail yang penting untuk sesi penyewaan rumah itu. Setelah selesai semua proses tersebut, Suzaila pun telah masuk ke dalam rumah barunya, dan tanpa berfikir panjang ataupun tanpa mengetahui tentang sebarang kisah di sebalik apartmen tersebut, dia pun menghabiskan seharian pada hari tersebut dengan mengemas rumahnya dan mendekorasi rumahnya, memandangkan itu adalah rumah barunya yang akan diingatinya sepanjang bekerja di kawasan tersebut. Pengalaman Suzaila bermula pada hari kedua. Seperti yang kita tahu, pada setengah orang ada yang diganggu setelah sebulan, ada yang diganggu setelah beberapa bulan, dan ada juga diganggu setelah beberapa minggu. Dan tidak kurang juga kepada beberapa orang yang diganggu selang beberapa hari selepas memasuki rumah baru. Dan Suzaila adalah antara salah satu daripada orang tersebut. Hal ini telah menyebabkan Suzaila agak boleh dikatakan tidak bersedia untuk menghadapi situasi yang sebegini. Untuk mengetahui semua orang, Suzaila menginap di rumah ini seorang diri. Seperti yang kita cerita, tiada siapa watak dalam cerita ini. Dan menurut cerita daripada orang ramai di apartmen tersebut, sebenarnya sudah terdapat banyak sangat kekosongan, dan dia tidak menyedari bahawasanya di sepanjang koridor apartmennya semua rumah tidak berpenghuni, yang mana dia hanyalah satu-satunya penghuni di aras tersebut. Hal ini disedari apabila dia pergi ke kerja pada keesokan harinya, dan kejadian dia diganggu bermula pada waktu malam. Sebaik saja dia pulang ke rumah daripada tempat kerja. Gangguan telah dihadapi olehnya ialah gangguan ketika tidur dan juga gangguan TV dihidupkan. Pada mulanya dia diganggu dengan gangguan bunyi TV dihidupkan secara tiba-tiba. Perkara ini berlaku semasa dia tidur, yang mana ketika dia sedang tidur di dalam biliknya, secara tiba-tiba dia terdengar suara televisyen di ruang tamu berbunyi. Hal ini telah menyebabkan dirinya berasa sangat-sangat terkejut kerana dia sudah pun menutup televisyen tersebut, dan dia telah memastikan bahawasanya semua peralatan elektrik telah ditutup sebelum dia tidur ataupun masuk ke dalam bilik.
Hal ini telah menyebabkan dirinya begitu bingung. Namun dia merasakan mungkin ini adalah perkara biasa yang semua orang mungkin ada kesilapan daripada pihaknya. Namun untuk mengetahui semua, perkara ini terjadi berulang kali sehingga seminggu. Dan pada hari ke-8 ataupun sebaik saja habis seminggu tersebut, makhluk yang berada di dalam rumah tersebut mula memberanikan diri untuk menunjukkan diri dengan mula menunjukkan penampakannya di ruang tamu, di dalam bilik air dan di dapur. Perkara yang mengerikan apabila perkara ini jadi sebaik saja TV yang cuba dimatikan oleh Suzaila, dia melihat situasi tersebut di mana ketika dia mematikan TV, dia telah pun melihat penampakan tersebut, dan dia yang menyangkakan dia dalam keadaan mengantuk telah pergi ke bilik air untuk melepaskan hajat kecil. Namun dia turut melihat ada kelibat dalam bilik air dan mula berasa pelik kerana seperti yang kita tahu, dia hanya berseorangan di dalam rumah tersebut, mana mungkin ada orang lain. Pada mulanya dia merasakan mungkin matanya agak sedikit kabur memandangkan dia datang daripada biliknya yang gelap tadi, dan dia merasakan mungkin ini sedikit tidak dapat untuk menyesuaikan diri lagi pada mulanya. Tetapi sebaik saja dia melihat satu penampakan di dapur yang mana telah melemparkan sedikit senyuman kepadanya, dia mula merasa ketakutan dan telah berlari masuk ke dalam bilik dan tidak melepaskan hajat kecilnya. Sebaik saja dia telah masuk ke dalam bilik dan cuba untuk tidur, terdengar bunyi cakaran di depan pintu bilik yang membuatkan dia sangat-sangat takut. Ketakutan yang dialaminya telah membuatkan dia begitu trauma untuk keluar daripada bilik. Setiap malam selepas saja dia telah menyelesaikan semua pekerjaan ataupun kerja rumah, dan dia juga telah mendapatkan satu tabiat baru, iaitu tidur dengan berlampu kerana dia teramat takut. Dia mengatakan pada dirinya lebih baik dia tidur dalam keadaan dia sedar daripada dia tidur dalam keadaan dia takut, yang mana kemungkinan dia tidak akan dapat tidur langsung. Dan daripada itu, Suzaila pun telah berfikir untuk berpindah rumah. Namun sebelum dia berpindah, dia telah bertanya kepada beberapa jiran yang dia dapat lihat semasa dia mau pergi ke kerja. Dan apa yang lebih mengejutkan apabila dia telah mengetahui daripada beberapa jiran bahawasanya dia tinggal di tingkat ataupun aras yang tidak langsung dihuni oleh sesiapa. Dan mereka telah bertanya adakah dia menyiasat sebelum berpindah, dan dia berkatakan tidak. Hal ini telah menyebabkan dia berasa sangat-sangat terkejut. Tambahan pula ada beberapa yang mereka mengatakan memang aras itu terdapat beberapa kes yang tidak boleh mereka ceritakan secara detail kerana takut akan menyebabkan sebarang fitnah ataupun sebarang spekulasi. Suzaila yang mula merasakan dia telah melakukan tindakan yang tepat untuk berfikir untuk keluar dari rumah itu, merasa lebih takut untuk tidur lagi untuk beberapa hari ataupun beberapa minggu ataupun beberapa bulan di rumah tersebut. Lalu dia telah bertindak untuk menginap di rumah rakan-rakan di tempat kerjanya untuk beberapa waktu sebelum dia mendapatkan rumah sewa yang baru. Okey, sampai situ sajalah kita seram kita pada kali ini. Saya harap anda terhibur dengan kisah ini. Assalamualaikum